Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama berkaitan dengan sumber rujukan. Rujukan yang saya dapat adalah buku-buku ataupun transkrip ucapan Syekh Nazim yang dikemukakan oleh Hisham Qabani dalam laman web naqshbandia.org. Laman web ni description adalah official website of the most distinguished Naqshbandi Haqqani by Syekh Muhammad Hisham Qabani. Soalannya, antara Hisham Qabani yang tulis website dan juga someone from Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang saya tak kenal siapa yang kita perlu percaya untuk mewakili pandangan Syekh Nazim, ada web ataupun tidak menggambarkan pandangannya? Kalau untuk kami dua-dua. No. Okey. Baik. Cuma untuk Syekh Hisham sendirilah, untuk Syekh Nazim adalah Syekh Muhammad Adil yang jadi autoriti. Syekh Hisham bukan autoriti untuk bercakap bagi pihak Syekh Nazim. Baik, artinya antara seorang yang bekerja di Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan juga Syekh Hisham Qabani at the same level. Kita tak tahu mana satu lagi tinggi daripada yang lagi satu. Thank you for the answer. I'm going to the second question. Hisham, Adnan, GF Haddad, Muhammad Adil dan juga GF Haddad, Muhammad Adil dan juga siapa seorang lagi, Hassan Dik. Ceritakan kat saya kredibiliti mereka dan kedudukan mereka dalam Naqshbandi Haqqani. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, autoriti adalah Syekh Muhammad Adil. Kemudian saya berbetulkan yang Negeri Sembilan tu bukan staf Jabatan Mufti, iaitu wakil Tarikat Haqqani Negeri Sembilan. Itu yang saya maksudkan. Bukan, saya salah faham soalan tadi. Yang diiktiraf oleh Turut Jilsah Sufiah yang Negeri Sembilan itu bagi saya ada autoriti untuk bercakap bagi pihak Tarikat Naqshbandiyah Aliyah. Saya kembali tanya soalan yang sama yang belum dijawab. Di antara Hisham, Adnan, GF Haddad, Hassan Dik, Muhammad Adil, tolong bagi tahu kredibiliti setiap mereka dalam Haqqani. Baik, kalau Hassan Dik, dia adalah murid daripada Germany, so dia boleh tulis, relate whatever yang dia faham. But to say that he's representing the opinion of Syekh Nazim, it is not reliable. Kalau Syekh Muhammad Adil, yes, because dia pun yang dilantik oleh Syekh Nazim sebagai pengganti dia selepas kematian dia. Kalau Syekh Hisham, di sisi kita, selagi mana tidak bercanggah dengan pegangan Syekh Nazim yang jelas dalam buku dia, kita boleh take that as a secondary punya support. Tapi sekiranya bercanggah, then kita kena do things to verify. Sebab even laman web tu pun kita difahamkan dikendalikan oleh orang lain atas nama beliau. The description can be anything. Difahamkan oleh siapa? Pengamal tarikat sendiri. Siapa? Okey, saya tanya kepada Dr. Aiman. Siapa Aiman berbanding dengan Hisham? Tak, bukan isu tu. No, siapa Aiman? Saya bawa quotation daripada Hisham Qabani. You are challenging with Aiman. I'm asking you, who is Aiman compared to Hisham? No, I didn't. You put into my mouth something I didn't say. Okay, tell me. I said that the website, okay, is managed by some other people. I'm not challenging Hisham's word. I don't know what word you are referring about. I'm talking about who is managing his website in his name. Itu adalah assumption. No, that is what I take from. Itu adalah assumption yang tuanku dapat daripada Aiman. Itu adalah assumption Aiman. That is your assumption that Aziman was assuming. Evidence? But so evidence that is his assumption. I did ask There is a him. description on the website. It is by Hisham Qabani. If you want to challenge that description, where is the evidence? No, I'm not challenging that description. I really can put the description. I'm saying to you, the website is handled by a few of his people, which is very normal. It's not abnormal. Even I think some of these people. And it is acknowledged and approved by Hisham. Yeah, So he but take responsibility. That's why I said. That's why I said it is quite strong because he has been his people managing. But if it is something to say that Hisham is saying that Syekh Nazim is saying this, then the reliability is low. Okay. Just for clearance, ini menunjukkan pemahaman Mr. Engku tentang kedudukan tarikat Naqshbandi sangat lemah, di mana ada otoriti yang berbeza. Otoriti Hisham Qabani adalah menyebarkan tarikat, menyebarkan tarikat Haqqani di US. Dia memiliki otoriti pertama sehingga GF Haddad menganggap dia adalah kutub tasarruf, dan ada otoriti untuk Muhammad Adil di sebelah Asia, dan Hassan Dik adalah orang yang rapat dengan Nazim Qabani sehingga dia ada melawak dan panggil dia Hassan dengan gelaran-gelaran yang lain, dan juga GF Haddad adalah orang yang ini semua
orang-orang besar dalam Haqqani, apabila mereka menulis, ia mewakili pandangan Syekh Nazim Haqqani, bukan sekadar apa yang disebut oleh seorang yang duduk dalam jilsah Turuq Sufiah Negeri Sembilan. Soalan seterusnya, saya nak tanya soalan. Apabila Ustaz Engku jawab, okey, kesimpulan yang saya nak kata, otoriti buku yang saya bawa itu dibawakan oleh website, dipersetujui oleh Hisham, dan kesemua buku itu ada endorsement daripada Syekh Nazim Haqqani. Sama ada dan dicetak ketika dia masih hidup. Two possibility. Sama ada dia tak baca dan give endorsement, ataupun dia tak tahu langsung. Give me which one is correct. Ikut analisis kita, tak semua buku ada endorsement. Kita dah ada table yang kita supplykan tadi. Mercy Ocean 1 dan Mercy Ocean 2 yang kebanyakan kesesatan yang saya kemukakan ada endorsement daripada dia. Okay, so the second possibility is still a possibility. When there is that possibility, you cannot simply say organ is sesat. Possibility that dia, okay, cetak but he Okay, didn't. bagaimana pula dengan the same idea is cross book, ditulis oleh murid di Sri Lanka, ditulis oleh dalam 99 Drop of Mercy Ocean, ditulis oleh Rubis or Respondent, the same idea dia suruh sujud kat Nabi. Cross book by penulis berbeza. Kuat ke tak kuat hujah tu? Dia sama konsep juga. Tengok kalau kita katakan benda tu palsu, banyaknya satu riwayat yang palsu tidak No, menguatkan ini satu sama bukan lain. riwayat. Ini transcription oleh orang berbeza di negara berbeza tentang ideologi yang sama. Kuat ke tidak? Lah, transcription and riwayat is just two different words to say that Ini you are transcription orang yang berbeza di negara yang berbeza tentang ideologi Nazim yang sama. Kuat ataupun tidak? tak. Tak kuat. Thank you. You create a new understanding of authenticity of information. Seterusnya, saya nak pergi kepada soalan seterusnya berkaitan dengan salah satu buku yang disebut oleh Ustaz Engku tadi tentang 130 jawapan Sufi Master. So buku ni autentik? Kalau ikut kita punya penilaian adalah premier. Premier. Okay, good. Saya nak pergi terus tentang buku ini. Di dalam buku ini tentang ubat, jangan pergi ke doktor. Kemudian datang penjelasan tambahan, maksudnya bukan jangan pergi dan jangan percaya sangat doktor. Dalam buku yang sama, jawapan untuk soalan yang ke-73, a lady who after 13 years without children just delivered triplet was asking for doa. Kata Syekh, do you think a car with a hole in it will be put in a car gallery? Do you think Allah would make a hole in the heart and put it there? Ultrasound treatment was the cause of this. Masalah dia kerana ultrasound, it made a hole in the heart. Ini dalam buku yang tuan kata autentik. Jawapan untuk soalan yang ke-73. Kata Syekh Nazim, ultrasound buat lubang di dalam jantung. Betul ke merepek? Okey, kami tak dibekalkan dengan ayat yang tu, lubang dalam jantung tu, tapi dibangkitkan. So apa yang saya boleh kata, hatta kalau merepek, bukan saya nak doktor, saya akan jawab merepek atau tidak. Tidak akan menjadi asas kesesatan seorang. Somebody wrongly believe in some medical thing doesn't make him sesat. Cuma izinkan saya refer back pada soalan Ustaz Salman sebelum ni tentang otoriti dalam tarekat. Saya rasa jawapan saya berbeza daripada apa yang Ustaz Salman simpulkan kepada khalayak. Saya dengan jelas memberitahu otoriti dalam tarekat Syekh Nazim adalah sekarang adalah Syekh Muhammad Adil. So others, kalau dinisbah kepada Syekh Nazim, dan kefahaman saya, dia ada ramai murid-murid dan antara core murid dia adalah selain daripada Syekh Muhammad Adil adalah Nizam, adalah Adnan, adalah Hasan Dik. Mereka adalah core murid-murid dia, bukan Muhammad Adil seorang sahaja. Autoritatif dengan core berbeza ya, sebab mereka ini bukan tentang menyampaikan ideologi mewakili tarekat, tapi membincangkan apa yang mereka faham daripada dia. There is no one person only can fully understand what has been presented by his teacher. Okay, that's why saya kata. That's why saya kata ada banyak sumber, bukan seorang saja. Dan of course kesemua sumber ni lebih kuat daripada Dr. Iman. Kalau bercanggah, tak ada bercanggah. Tak, dengar dulu. Kalau bercanggah apa yang mereka kata dengan Syekh Nazim, saya kata kena verify with Syekh Muhammad Adil. I didn't say that you tolak semua apa. Ini bukan pencanggahan, ini mereka menakalkan apa yang disebut oleh Syekh Nazim. Tak ada pencanggahan dan tak ada kritikan balas daripada Muhammad Adil. Ya, pendirian kami sama macam yang saya jelaskan tadi, boleh berlaku kesilapan pada penakalan dan tidak ada bantahan is not an approval. La yunsabu li sakitin qaul. Okey. Seterusnya, dalam buku Sufismus online, ini Hasan Dik, murid rapat Syekh Nazim, menakalkan daripada Syekh Nazim, cesarean section is prohibited. The devil teaches people to make cesarean section with knife, not to allow the child to born with sajadah. Again, tadi apabila dibawakan ucapan Syekh Muhammad Adil untuk mempertahankan satu ideologi Syekh Nazim tentang bidang perubatan, sebenarnya itu bukan mempertahankan, itu takwil, sedangkan di sana terdapat lebih banyak lagi ideologi beliau tentang perubatan yang sangat merepek dan bercanggah dengan kebenaran.
Baik, sama pendirian kami, people might wrongly believe, contohlah macam cesarean, memang dari segi hukum asal adalah haram because you put a knife and belah. Tapi kita ada kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat, kan asalnya you take a knife and torih perut orang itu haram. Tapi doktor kata based on position of baby and what Itu bukan doktor kata based on apa, Syekh Nazim kata tak boleh langsung, bukan darurat ataupun my point is bila kita start with the point that cesarean adalah against the hukum, memang ada basis. Cuma to continue believing so might be a mistake that doesn't justify you to say somebody is sesat, because no, itu bukan point saya. Point saya, perkara merepek yang Syekh Nazim sebut tentang perubatan ada banyak dan bukan itu sahaja. Jadi jawapan Syekh Muhammad Adil tidak menghilangkan perkara-perkara merepek yang disebut oleh Syekh Nazim. That's your accusation. That my accusation based on evidence-based accusation. Next question. That's also your claim. Next question. Ustaz Engku membawakan satu tesis daripada buku yang ditulis oleh Syekh Nazim pada tahun 1958, iaitu To Be a Muslim. Buku ini diterjemahkan oleh Radhiyah Syukrullah. Dalam bahasa Inggeris. Saya cuba nak mengikut ideologi yang sama. Kalau kalau orang yang transkrip ucapannya dipersoalkan siapa mereka, tak tahu siapa mereka, sekarang saya nak tanya, siapa Radhiyah Syukrullah yang translate ni dan autoriti dia apa? Dia translation and representing is two different things. Translation pun masih boleh silap. We all admit that. Tetapi kalau tidak ada apa-apa yang memuskilkan, so there is no need to ask who is this guy, is this lady. Dia hanya somebody who translate. So many people translate many things. Tapi kalau bercanggah dengan pendirian orang itu, then something might have to be checked at least. Dan setakat ini tidak ada apa-apa percanggahan dengan siapa-siapa pun. Semua tarikat, tokoh-tokoh besar dalam Naqsyabandi tidak membantah apa-apa pun yang saya sebut tadi, melainkan Ustaz Engku saja. Yang mana? Semua. Ya Qadah pergi ke Mihrab of 40 Sen, meeting dengan Nabi, assembly, tak ada siapa bantah. Duduk dalam seclusion sebagai satu training untuk mendapat 6 superpower, tak ada siapa pun Naqsyabandi yang bantah melainkan Ustaz Engku. Tell me who else criticize this other than you? Okey, dia tak akan lari daripada konsep yang asal. Bila tidak ada penafian, tidak menetapkan penerimaan. There is a statement dalam buku yang dinakalkan dan di-endorse oleh Syekh Nazim bahawa seclusion memberi 6 superpower. Saya nak tanya, ada tak pemimpin Naqsyabandi yang bantah ini? Okey, yang ini saya pun tidak ada menyentuh tadi. So nak kata saya bantah atau tidak bantah is not accurate. So that's why saya kata bukan berbalik kepada apa seclusion diterjemahkan sebagai betapa oleh Salman Ali. Untuk kami tidak setuju. Seclusion here is khalwah ataupun uzlah yang memang scattered in tasawuf books. Bertapa tu konotasinya tu lain macam sikit. Yang kedua adalah still jawas akli untuk seseorang tu diberikan sesuatu yang berbeza daripada kuasa. That is definitely not my question. My question is to do seclusion in order to get 6 superpower. Is that Ahli Sunnah or not? Saya baca apa yang Ustaz Salman tunjukkan tadi, is not to get. It is something that you might get after you... No, you must get. You must get. You will get. Boleh tunjuk balik? Saya boleh rujuk kemudian itu tujuan mereka buat adalah untuk mendapatkan 6 superpower itu. Tasarruf, semua itu. Okay, the question is, adakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah atau tak? Itu saya kata, kalau dengan tujuan untuk mendapat kuasa, di sisi ilmu tasawuf pun tak betul. Because tak ikhlas. I got the answer. Next question. Rabitah melihat gambar Syekh dengan ideologi ini akan beri kepada ini adalah dengan memahami Syekh punya pemerhatian, penjagaan, kemudian pergi kepada fana fi Syekh, kemudian pergi kepada fana fillah. Jenis ini punya rabitah bertempatan ataupun bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, saya minta izin sebelum saya jawab yang ini, minta izin daripada Ustaz Salman. Sebab tadi you got the answer tu, saya rasa not that, but I tak answer lagi. I nak cakap kalau niat tak ikhlas bercanggah, tetapi possibility untuk dapat kuasa selepas bersihkan tak. Ini bukan possibility. Ini buat untuk dapat, bukan buat dan tiba-tiba dapat. Buat dengan niat nak dapat. Yes. Tu ada ketidakikhlasan lah di sisi ahli tasawuf. Niat mesti mardatillah, redha Allah. Okey. Saya dapat jawapan tu. Seterusnya, soalan saya yang kedua tentang rabitah dengan kepercayaan bermula dengan Syekh akan lihat kamu, perhatikan kamu sehingga jati diri Syekh masuk dalam kamu, al-fana'u fi Syekh, kemudian al-fana'u fillah. Ini dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada ke tidak? Okey, tentang apa yang disebutkan tadi, kena kalau faham dengan konteks yang betul, ya ada. Ada begitu.
Rabitah pertama ada, ya, dalam tasawuf tarikat Rabitah tidak sebagaimana disangka dalam setengah fahaman. I'm not asking you about Rabitah. I'm asking you about Rabitah yang diselangi dengan kepercayaan bermula dengan muraqabatu syekh. Syekh tengok kamu, syekh fahami kamu, kemudian pergi kepada next stage fana'u fi syekh, kemudian pergi kepada next stage fana'u fillah, kemudian pergi kepada next stage sampai kepada lauh mahfuz, kemudian ada divine opening. Ini dalam ahli sunnah ataupun jamaah ataupun tidak. This is not only about Rabitah. Yeah, that's why I'm starting from Rabitah. I'm not asking about Rabitah. I'm moving to that concept supaya kita boleh relate dengan Rabitah yang asal. Okey, jangan habiskan masa tentang Rabitah. Saya tahu tentang Rabitah. Saya nak tahu tentang ini. So Dr. Salman, maaf saya minta tanya, Dr. Salman tahu bahawa Rabitah dibenarkan dalam amalan tarikat, right? Yes. Cuma Dr. Salman pertikaikan Rabitah dengan letak gambar and then nanti hudur syekh dan sebagainya. Baik. Kalau kita faham dengan konteks yang betul, hudur syekh ini adalah orang itu merasakan. That's why konsep Rabitah adalah merasakan. Bukan betul-betul syekh itu jasadnya atau ruhnya berada di situ. Jadi dia merasakan syekh, sebab itu ada kesan melihat orang soleh itu adalah satu perkara yang memberi kesan kepada hati. Jadi dia tidak boleh lihat kerana dia tidak berada di hadapan syekh, jadi dia Saya membayang. nak tanya, Ustaz Engku baca atau tidak buku Syekh Nazim yang cerita tentang syekh tengok dia, syekh tahu apa dia buat, dia cakap dengan syekh akan ada internal connection dengan dia. Baca atau tidak? Isu ni berulang-ulang dalam hampir ke semua buku. Ya, yang itu adalah isu lain. Itu bukan isu Rabitah, itu adalah isu kasyaf. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kasyaf itu possible. Sekarang ni kita bercakap tentang Rabitah adalah murid membayangkan syekh, bukan syekh kata dia nampak murid ke sana. Itu kasyaf. Kasyaf aklan boleh berlaku, waqiyan bergantung kepada orang yang mendakwa. Kalau yang mendakwa itu kaki bohong, ya mungkin bohong. Orang yang mendakwa itu orang yang soleh, boleh jadi benar. Tapi aklan wa syar'an tidak ada manik untuk seseorang itu Allah singkapkan pemandangannya melangkaui daripada benda-benda yang jamadat. Tapi soalan Salman adalah tentang Rabitah dengan meletakkan gambar syekh. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau difahami dengan makna menghadirkan, itu adalah membayangkan syekh dan dia tidak boleh membayangkan lalu dia letak gambar, bukan menyembah syekh. Ya, kalau menyembah syekh memang tertolak di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan saya merujuk kepada apa yang disebut oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, yang mana beliau sebut tentang Rabitah dan beliau sebut dengan jelas mestilah fal bil ihtiyat wa fi hududihi. Ihtiyat dan juga hudur, tanpa ada sebarang membayangkan. Fala yadhunnu syekh hadir, nadir, mu'in, musa'id. Ini semua kata Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi dilakukan oleh orang jahil. Tapi berbeza dengan apa yang Syekh Nazim buat. Itu just the first step untuk pergi kepada next step, iaitu dia akan percaya bahawa fana' fillah, kemudian dia akan menjadi wakil Nabi, kemudian dia akan menjadi khalifatullah. Dan di sini disebut all the law and syariat that has been sent down through the prophet and anbiya are to teach people and to guide people to this station. Ma'al ihtiram, sama mempunyai salah faham yang parah di situ. Sebab tidak memahami istilah-istilah tasawuf dengan kefahaman yang orang tasawuf memahaminya. Sekarang ini misalnya kita kata fana' fi syekh, bukan makna dia bersatu dengan syekh. Saya tahu dia bukan bersatu dengan syekh. Maka di sini personality and power of syekh will appear through yourself. So apa masalahnya kita terkesan dengan seseorang yang kita selalu membayangkan dia seperti mana Nabi SAW memberitahu, kalau berkawan dengan penjual mis, kalau tidak jadi penjual mis pun dapat bau wanginya. So kalau sentiasa walaupun that is one step. Kemudian dia pergi fana' fi nabi, kemudian hudurul haq, kemudian fana'u fillah, kemudian jadi khalifatullah. Kepercayaan ini yang diselangi di dalam Rabitah. Ada masalah ke kat situ? Sebab di sisi kami tak ada masalah untuk as long as fana' itu difaham dengan makna yang sebenar. Mana fana' fi Rasulillah adalah akhlak Rasulullah SAW itu sentiasa kita terjemahkan dalam kelakuan. Itu yang dimaksudkan. Tidak ada orang yang kata fana' memang kita binasa. Begitu bukan istilah orang sufi. No, bukan. Rasulullah will dress you with his spiritual body. Ini dibuat. And you will become the representative of Rasulullah. Itu masalahnya. Bagi kami tidak ada masalah. Kerana setiap orang yang soleh, dia sebenarnya mewakili Nabi SAW dalam tugas-tugas Nabi. Ini bukan tentang orang soleh. Ini stage khas yang dicapai oleh mereka melalui latihan. Ini stage khas yang dicapai melalui latihan mereka dalam Rabitah. Ya, jadi orang yang telah berlatih melalui proses, ia bukan Rabitah saja, ia sebab nak berzikir. So dia Rabitah ini adalah sebelum berzikir. So bila dia berzikir dan menjadi orang yang soleh, dia ada stages. Salman yang claim orang yang tidak soleh. Ini berbeza dengan pemahaman Syekh Ali Jum'ah tentang Rabitah yang dia katakan okey, berbeza kefahaman tidak bererti
sesuatu itu mesti sesat. First of all, lagi pula kalau ikut konteks kita tak ada yang problem. Bila seorang itu Rabitah menghadirkan bahawa bayangan Syekh lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian dia sentiasa ingat kepada Nabi SAW dan akhlak Nabi tercemah dalam Ini hidup. bukan tentang akhlak, ini tentang pergi ke special power sampai special station melalui Rabitah. Sama juga dengan seclusion yang kita sebut tadi, untuk mendapatkan 9 power daripada 6 power daripada seclusion, bukan Special sekadar power untuk is your description. What is written, what we saw there is just stages that somebody might achieve after dia beruzlah dan beribadah. Tak ada pula kita kata oleh kerana jadi representatif Rasulullah dan dia bawa syariat baru. But then representative in the sense of menyampaikan dakwah Nabi, ajaran Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bukan makna pewaris yang sebenar, mewarisi harta benda Nabi. So apa masalah bila yang any disebut, problem? teks yang disebut tentang seclusion adalah, now I have witnessed the Prophet order Ubaidullah, order di situ, now I have witnessed that your murid is absolutely in control of his ego, you might give him his power. Power ni ada pada guru. Power ni dipasing daripada guru kepada murid. Dan power ni ada 6: haqiqatul jazbah, faid, tawassul, tawajjuh. Ahli sunnah ada ke jenis ni? Karamah. Ini bukan lagi karamah, ini super power. Yang guru ada sampai tahap boleh bagi kepada murid. Itulah, itu saya kata kalau your description you might say it's superpower and what not. Saya tak, okey, buang perkataan superpower. Now I have witnessed that your murid is absolutely in control of his ego, you might give him his power, haqiqatul jazbah, faid, tawassul, tawajjuh, irsyad, tai. Okey. Ada ke begini? Kalau yang dia dah boleh kontrol ego, itu ada. Ahlussunnah wal Jamaah, satu orang tu dah boleh kawal nafsu dia. So bila dia boleh kawal nafsu dia, kita masih boleh terima dari segi Ahlussunnah wal Jamaah, kita nampak tidak ada halangan akal ataupun syarak bahawa seseorang itu dikurniakan oleh Allah sesuatu kuasa dan Syekh pas kepada murid 6 kuasa khas. itu izin kan. Ayat dia adalah dia mendapat ilham bahawa Rasulullah mengizinkan dia bahawa murid-murid dia ni sudah layak untuk mendapat kelebihan-kelebihan tersebut. So faham saya kalau Baba boleh nak kalau ada something to say? Tak ada. Baik. Seterusnya, ciri-ciri ajaran sesat. Ini yang disebutkan oleh negeri Johor. Mendakwa sebagai Imam Mahdi atau tahu kemunculan Imam Mahdi. Syekh Nazim termasuk atau tidak? Setakat yang kami tahu daripada sumber yang reliable, tidak. Beliau tidak meletakkan. Lebih daripada reliable, transkrip daripada buku-buku yang berbagai yang mana beliau sebut tentang Imam Mahdi. Kalau saya boleh kembalikan semula. Ini disebut dalam video beliau, dalam video YouTube beliau jumpa dengan Imam Mahdi secara spiritual ketika musim haji 2011. Kemudian disebut dalam 99 Drop of Endless Mercy Ocean bahawa jemaah Imam Mahdi jumpa dia dan puji dia. Kemudian disebut dalam Bridge of Eternity, disebut bahawa Mahdi dan 12,000 awliya datang, Syekh Nazim pergi bai'ah kepada dia. Bridge of Eternity juga dia jumpa pada tahun 1960. Ini cross reference, cerita Nazim dan juga Imam Mahdi cross reference. Apa maksud cross reference? Diceritakan di dalam sumber-sumber yang berbagai, transcription yang berbagai-bagai. Ini lebih kuat daripada hadis ahad yang kalau datang dengan sanad yang dhaif satu-satu. That's your claim lah. That is not my claim. Academic field, you are in academic, you should know this. You can say that. No, this is academic. Something yang datang dengan sumber yang berbagai membawa kepada satu kesimpulan yang sama. Semua claim transkrip. Ini lebih kuat daripada translation. Okey, sekarang ni perbincangan dia tu sekarang dikatakan apa yang Imam Mahdi kata dengan apa yang Syekh Nazim kata tentang Imam Mahdi dengan apa ciri-ciri sesat tadi kan berbeza. Tadi awak kata ciri-ciri Salman kata ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi ciri-ciri sesat dan jelas dalam sumber yang berbagai ditranskrip oleh orang yang berbagai. Syekh Nazim melakukan ramalan tentang kedatangan Imam Mahdi. Jadi sesat ataupun tidak? Lain. Because yang Ustaz Salman sebut tadi is not ramalan, is that dia berjumpa mana Imam Mahdi dah hidup. Dia buat ramalan Imam Mahdi akan keluar dia buat ramalan akan keluar sebelum tahun 2000 apabila teknologi. Apa dia punya statement yang kata dia buat ramalan? Saya merujuk kepada sama rujukan yang Ustaz Engku bagi kepada saya, tesis PhD Conversion to Islam, A Study of Native, dan juga tesis yang lain berkaitan dengan pengikut Syekh Nazim, kesan daripada ramalan-ramalan Syekh Nazim. Ini kajian ilmiah yang telah disebut.
Okay. Antara yang beliau sebut adalah meramalkan pada tahun 1999 sebelum tahun 2000 New Year teknologi akan hancur semua dan di situ bermula detik kehancuran dan sebagainya. Ini by tesis dan kajian ini telah ditanya kepada murid-murid dia dan mereka jual barang semua. Mereka jual barang bersedia dengan detik itu. Jadi apakah ini termasuk dalam dalam ramalan yang boleh diterima ataupun sesat? Di sisi kami is not even ramalan sebab kalau bercakap tentang Y2K, Syekh Nazim tidak ada mention Imam Mahdi. Yang kami cek rujukan yang diberi oleh Ustaz Salman, there was no mention about Imam Mahdi. Dia mention about the end might be there because kalau kita masih ingat Y2K, there was a worldwide punya belief that oleh kerana komputer tak recognize certain number, so all komputer semua akan jam, many things are rely on komputer tak boleh berjalan. So that's why dia kata based on the knowledge that reach me, berdasarkan information yang datang pada saya, the ending might end there. There was no mention about Imam Mahdi. So macam mana boleh kata beliau meramalkan Imam Mahdi based on that? So waktu saya kata that's your description only. Dalam okey, sekejap. Jangan jaga adab. Diramalkan pada haji. Okay, that was pada ini ramalan dia yang pertama pada tahun 1960 diramalkan. We have been informed that Sahibuz Zaman, Sayyidina Mahdi and his khulafa and 12,000 awliya who all have the power to reach there in a blink of an eye should be there tomorrow. Ini ramalan dia kali pertama. Tahun 1960 Mahdi akan datang bersama dengan 12,000 awliya. Kena tak kena dengan fatwa Johor tu? Okay, first reliability of the source tu kita kena check macam mana yang ARG telah check adakah strong atau tidak, assuming assuming bahawa benda itu benar dikatakan. Kita kena bezakan antara penzahiran Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dengan because adakah Imam Mahdi sudah hidup atau tidak. Kita tahu itu khilaf di kalangan ulama. Imam Syuuti juga ada menyebut bahawa Imam Mahdi sebenarnya telah hidup. So setiap orang yang hidup sudah possible untuk kita berjumpa dengan dia. So it's about a meeting yang possible, bukan about a claim that he will come as sebagaimana dalam hadis. Okey, seterusnya Ustaz Engku bawa tesis Conversion to Islam, a study of native British convert, yang dikatakan a lot of things are being said by people who are around him in ignorance, sedangkan mereka tak tahu tentang dia. Tapi sedar tak, dalam buku yang sama, tesis yang sama, muka surat 197, penulis tesis ini ambil manfaat yang banyak daripada Mercy Ocean. Sheikh Nazim book and transcription of his talk over the years also provided productive information. So dia ambil ilmu daripada Mercy Ocean. Artinya yang dia maksudkan orang yang cakap tak faham tu bukan dalam buku Mercy Ocean. That's why we said apa yang kita kata tak sahih bukan makna palsu automatic. So you can still take benefits from that. Dan tak sahih menjadi kuat apabila maklumat itu yang belum tentu sahih menjadi kuat bila disampaikan oleh berbagai sumber yang berbeza, betul? Cuma kami kata tak kuat tu dalam konteks because tajuk kita kan pemikiran beliau sikit ahli sunnah wal jamaah. So premis Ustaz Salman adalah pegangan pemikiran beliau adalah sesat. So that we see your to sesat, relying on that sources is not reliable. It doesn't achieve the required standard. Okey, saya nak pergi kepada sanad sebentar tadi, sanad yang dibentangkan yang kononnya ada dalam buku. Tolong tunjukkan dekat saya sanad yang antara kemuliaan Naqsyabandi adalah sanad mereka bersambung dengan Abu Bakar. Jalan kepada Abu Bakar adalah melalui Al-Kharaqani, Abu Yazid Bistami dan juga Ja'far Sadiq. Tolong ceritakan dekat saya macam mana sanad ni bersambung. Saya minta Baba Rashid Baba Rashid memang study on this sanad ni. Boleh ulang soalan lagi? Sanad antara kebanggaan Naqsyabandi adalah sanad mereka bersambung kepada Abu Bakar, bersambung kepada Bakar, dan silsilah emas Naqsyabandiyah ini yang kononnya dikatakan ditulis di dalam buku yang tebal, silsilah emas mereka adalah melalui jalan daripada Nazim Haqqani pergi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan yang dilalui oleh Syekh Nazim ini ada di sana Kharaqani, Abu Yazid Bistami dan juga Ja'far Sadiq. Tolong cerita dekat saya macam mana mereka bertiga bertemu. Tidak ada dakwaan tiga orang ini bertemu. Sebab itu kita kata sanad itu adalah sanad yang direngkaskan. Kalau nak sanad yang penuh, maknanya daripada satu orang ke satu orang tu ada berlaku pertemuan. Sanad itu satu-satunya jalan yang disebutkan daripada Syekh Nazim sebagai silsilah emas dia pergi kepada Abu Bakar. Dan tiga mereka ini tarikh meninggal mereka sangat jauh. Sanad itu terputus. Jadi macam mana persambungan itu berlaku?
sanad terputus dengan memahami bahawa yang disebutkan itu sahaja yang ada di dalam silsilah. Sebab itu kita kata itu adalah versi yang ringkas, walaupun Itu bukan versi yang ringkas, itu versi sanad dia. Betul, disebut sebagai zahabiyah. Tetapi tidak bererti in between itu sanad itu terputus. Sebab itu kita kata bila kita rujuk kepada sanad yang komplit. Apa tujuan tulis sanad silsilah zahabiyah pergi skip mim tengah-tengah? Sanad zahabiyah tu yang dia kata tabarruk ni. Baik, apa tu, saya tak mahu cakap something yang saya tidak pasti, tetapi yang saya fahamkan mereka memang merujuk kepada sanad Naqsyabandiyah yang bersambung. So yang disebut tidak semesti. Jadi kalau yang lain bersambung, artinya Haqqaniyah, Aliyah dianggap bersambung juga sebab yang lain bersambung. Sebab dia melalui jalur yang sama. Cuma yang Zahabiyah tu semua diiktiraf oleh Naqsyabandiyah lain. Kalau nak kata Naqsyabandiyah itulah mewakili yang bersambung tak bersambung, semua Naqsyabandi terputus. Baik-baik, insyaAllah kita habis sesi integrasi Saman.